Assalamualaikum. Adakah cikgu mengalami masalah dalam menguruskan tingkah laku murid dalam kelas? Video kali ini, saya akan kongsikan kaedah bagaimana untuk menguruskan tingkah laku murid dalam kelas dengan mudah, menarik tapi berkesan. Jom kita saksikan. Kaedah yang saya gunakan untuk mengurus tingkah laku anak-anak murid saya di dalam kelas dinamakan Sabu Sada. Apakah itu Sabu Sada? Sabu Sada ialah singkatan untuk saya buat, saya dapat, menggunakan sistem mata ganjaran bersama aplikasi Kelas Dojo. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan aplikasi Kelas Dojo, saya ingin kongsikan apakah objektif, kaedah, impak dan juga keistimewaan menggunakan Sabu Sada. Objektif kaedah Sabu Sada ialah bagi mewujudkan budaya positif di dalam kelas dan meningkatkan kehadiran murid ke sekolah. Kaedah yang kita gunakan adalah guru menggalakkan murid mengamalkan sikap positif dan guru akan beri mata ganjaran terhadap perilaku tersebut. Contohnya, seperti baca lancar, buat latihan, jawab betul, saya hadir, perilaku baik dan tulisan kemas. Apabila murid melakukan tingkah laku ini, guru akan memberikan mata ganjaran. Tetapi, guru juga boleh menarik semula mata ganjaran sekiranya murid-murid melakukan tingkah laku negatif seperti buat bising, ganggu rakan, meniru, tidak buat kerja, tidak dengar arahan dan sebagainya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimanakah cara guru memberikan mata dan juga menarik semula mata ganjaran. Seterusnya, apakah keistimewaan menggunakan kaedah Sabu Sada ini? Keistimewaannya adalah murid boleh tebus mata terkumpul untuk mendapatkan ganjaran. Okey, seperti dalam gambar ini, ganjaran-ganjaran yang saya berikan ada mata-mata yang tertentu untuk dia mendapatkan ganjaran ini. Dan yang terakhir, impak menggunakan kaedah Sabu Sada ini ialah murid lebih seronok hadir ke sekolah dan rajin siapkan tugasan untuk dapatkan mata ganjaran. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana hendak menggunakan aplikasi Kelas Dojo untuk menggunakan kaedah Sabu Sada. Pertama sekali, guru-guru hanya perlu type Kelas Dojo dan pilih pautan yang di atas sekali, iaitu yang ini ya. Klik Kelas Dojo dan dia akan masuk ke paparan seperti ini. Baik, bagi guru yang pertama kali hendak menggunakan aplikasi Kelas Dojo ini, hanya perlu sign up sahaja as a teacher dan dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, guru-guru hanya isikan maklumat yang diperlukan dan tekan button sign up. Apabila sudah sign up, guru-guru hanya perlu login sahaja. Okey? Login dengan email yang telah didaftarkan sebentar tadi. Okey, dan dia akan minta email dan juga password. Login saja seperti biasa. Macam saya dah ada account untuk aplikasi Kelas Dojo, so dia akan lebih mudah lah. Okey, kemudian dekat sini, ini adalah contoh-contoh kelas yang saya dah create. Untuk guru-guru yang pertama kali menggunakan aplikasi Kelas Dojo ini, hanya tekan sahaja new class. Okey, untuk kita wujudkan kelas yang kita ingini. Okey, typekan nama kelas, contohnya seperti 2 UTM. Okey, grade ni tahun berapa? Okey, second grade untuk tahun 2 dan tekan create. Okey. Okey, tekan sahaja I don't have co-teachers. Selepas itu dia akan keluar paparan seperti ini, iaitu add students, di mana guru-guru perlu masukkan murid-murid yang guru-guru kehendakilah untuk diberikan mata ganjaran. Okey, add students. Okey, dekat sini sama ada guru-guru hendak type pun boleh ataupun hanya copy paste sahaja senarai nama yang guru dah ada. Okey, contohnya import from Word, import from Excel. Boleh guna dua-dua sekali. Saya beri contoh import from Word. Okey. Contohnya, okey, senarai nama yang saya dah ada kat sini, saya just copy saja. Okey, kita copy dan pergi semula ke website tadi dan paste saja. Dia akan keluar senarai nama sebegini. Okey. Semak semula senarai nama, nama-nama yang guru hendak masukkan dan import list. Dia akan keluar sebegini. Okey.
first name adalah nama yang akan muncul di bawah gambar ataupun avatar. Jadi kalau cikgu sudah puas hati dengan nama tersebut, contohnya Muhammad, ada 1, 2, 3, 4, 5 Muhammad. Okey, just ambil je nama yang biasa cikgu sebut ataupun panggil lah. Okey, dan letakkan di hadapan. Okey, bila cikgu sudah puas hati dengan nama-nama tersebut, klik continue. Dia akan keluar seperti ini. Dan save. Okey, kalau nak connect dengan parents pun boleh. Kita hanya invite sahaja menggunakan email. Okey, untuk masa ni kita hanya remind me later sahaja. Okey, dan dia akan keluar seperti ini. Okey, untuk murid-murid yang belum lagi ada connection dengan kelas dojo, dia akan keluar telur macam ni ya, telur yang belum menetas. Okey, yang ini maksudnya anak murid ini sudah connect dengan kelas dojo. Okey, contohnya begini, kita perlu pastikan telur ini menetas dahulu, baru kita boleh memberikan mata ganjaran. Okey, bagaimana cara untuk buat begitu? Pergi ke student login ini dan klik. Okey, untuk login kan anak-anak murid, just pergi kepada nama yang belum menetas lagi telurnya ni dan tekan get login. Dia akan bawa ke sini. Okey, dia akan bawa ke pautan seperti ini. Okey, just ambil login link ni dan klik sahaja. Okey, dia akan bawa pula ke sini. Okey. Yang mana automatik anak murid tu sudah login. So kita dah bantu untuk mempercepatkan lagi. Okey, Akish Naufal sudah masuk ataupun sudah login dengan aplikasi Kelas Dojo. Okey, apabila dia sudah login, automatik dia akan keluar seperti ini. Nampak? Dia sudah menetas. Jadi apabila sudah menetas, lebih mudah untuk guru-guru memberikan mata ganjaran. Okey, saya akan tunjukkan contoh kelas yang saya sudah gunakan aplikasi Kelas Dojo ini. Contohnya 3 USM. Okey, ini adalah mata-mata ganjaran yang sudah berjaya dikumpulkan oleh setiap murid. Warna hijau ni ya. Okey. Cikgu-cikgu boleh buat pilihan sama ada untuk letak gambar sendiri ataupun gambar avatar. Okey, misal kata tadi yang kita baru buat kelas tadi tu. Okey, contohnya kita tak nak gambar avatar macam saya. Okey, terpulang kepada guru. Guru hendak gunakan avatar seperti ini untuk lebih menarik ataupun gambar anak murid. Macam saya lebih prefer gambar anak murid kerana memudahkan saya untuk tahu mana satu anak murid tu melalui gambar. Lebih cepat proses untuk memberikan mata ganjaran. Kita boleh pergi kepada options dan edit class. Okey, kita klik kepada gambar ni contohnya. Okey, Adriana Hasha ni, kita tak nak gambar ni. Kita klik saja gambar. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita boleh pilih ya. Ataupun nak lebih menarik, kita bagi murid-murid yang pilih. Terpulang kepada kreativiti cikgu-cikgu. Ada macam-macam. Ada critters, valentines, reading, okey, dan sebagainya lagi. Ada macam-macam lagi avatar. Okey, macam saya lebih suka letakkan gambar anak murid tu sendiri. Okey, jadi sebelum ini memang tak ada ya. 3 USM, 2 UKM, 2 UPM ni memang tak ada. Jadi kena create a new set. Okey, tadi tu kelas 2 UTM. Create monster set, upload monsters. Okey, kat sini. Okey, boleh ambil gambar. Just pergi ke mana-mana folder yang ada gambar anak murid. Okey, seperti saya macam ni. Okey, just select sahaja. Okey, mana-mana anak murid yang cikgu nak lah. Okey, contohnya saya select macam ni. Okey, dan kemudian drop saja gambar tu di sini. Dia akan automatik upload macam ni. Okey, maksimum upload gambar hanya 10. Okey, kita upload dulu 10 gambar. Okey. Dan sekiranya nak tambah lagi, just tekan je upload monsters lagi Okey, contohnya dah ada gambar-gambar seperti ini. Kita save set. Dia akan keluar. Dekat sini 2 UTM. Yang ini yang new set yang barulah 2 UTM. Okey, apabila kita dah klik kat sini, okey, contohnya kat sini, oh ini gambar dia. Just klik saja gambar untuk Adriana Hasha.
dan tekan done. Macam ni ya. Dan save lah. Okey, nampak dia dah keluar. Dia tak ada avatar, dia keluar gambar. Okey, macam saya lebih suka yang macam ni lah, supaya saya boleh nampak. Okey, tanpa baca nama pun, okey, terus klik gambar dia. Cari gambar lebih cepat. Okey. Alright. Kita pergi balik kepada kelas yang saya nak berikan contoh. Okey, contohnya kelas ini, apakah tingkah laku yang mereka buat, sama ada baik ataupun tidak baik, kita boleh beri ataupun tarik balik mata berganjaran. Okey, contohnya saya ingin berikan point mata ganjaran kepada anak murid. Okey, klik saja pada gambar. Okey, di sini sudah ada tingkah laku yang kita kehendaki untuk diberikan mata ganjaran. Okey. Kalau guru-guru nak tambah ataupun nak edit, boleh saja tambah add skills. Okey, add skills saja. Okey, contohnya membantu guru dan rakan. Okey, point ni terpulanglah, nak bagi 1 point, 2 point, 3 point, just klik saja dan save. Automatik dia akan keluar dekat sini. Okey, contohnya tak nak guna membantu guru, boleh edit ya. Membantu guru. Contohnya kemas kelas. Ikon pun boleh ubah. Okey, pilih sahaja ikon yang mana. Okey, contohnya macam ni. Okey, dan save. Dia akan save kat sini. Boleh edit ya, boleh edit bila-bila masa nak tambah ke, nak buang ke, tingkah laku tu tak ada masalah. Okey, ini adalah untuk memberikan mata ganjaran kepada tingkah laku yang positif. Bagaimana pula dengan tingkah laku negatif? Pun ada. Needs work. Tekan saja di sini. Ini dia akan tarik mata ganjaran. Contohnya buat bising, mengganggu rakan, meniru, tidak buat kerja. Boleh saja guru-guru tarik. Okey, contohnya ada banyak kelas. Takkan kita nak type setiap satu kan? Okey, boleh import from kelas-kelas yang lain. Okey, tingkah laku tersebut. Lebih cepatlah. Baik, selain daripada memberi mata ganjaran, murid-murid juga boleh tebus mata ganjaran untuk mendapatkan ganjaran. Okey, selalunya saya akan berikan masa ataupun hari. Dalam sebulan hanya sekali saja boleh tebus ganjaran, iaitu pada 30 hari bulan, hujung bulan lah. Okey, hanya klik saja kepada redeem points. Okey. Contohnya Adam dia nak redeem points dia. Okey, contohnya ganjaran-ganjaran yang boleh murid-murid tebus. Contoh gambar kat sini lah. Sebenarnya saya dah print dah 5 minit dah. Saya gantung dekat dalam kelas supaya murid boleh sentiasa check lah apa benda yang dia boleh tebus. Okey, contohnya mask pelitup muka bercorak 50 mata, pelekat bercorak 50 mata. Okey, pen comel 30 mata. Ni dia ada pilihan lah. Hanya sekali sahaja boleh tebus. Contohnya dia dah tebus pen comel, dia tak boleh tebus pen comel lagi lah. Dia kena tebus benda yang lain. Okey, itu adalah contoh-contoh ganjaran yang saya berikan untuk ditebus. Okey, contohnya dia nak tebus pen comel 30 mata. Okey, dekat sini type pen comel. Maksudnya dia dah tebus lah. Okey, tebus pen comel. Dan kita tekan redeem points. Automatik dia akan deduct, dia akan potong mata ganjaran sebanyak 30 daripada 36. Macam itulah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, selain daripada kita memberi mata ganjaran dan juga kita menembus ganjaran, kita juga ada aplikasi, kita juga ada toolkit yang menarik di dalam kelas dojo ni untuk digunakan dalam kelas PDP cikgu-cikgu lah. Contohnya kita nak select multiple. Okey, kita dah pilih 5 orang murid daripada 10 orang murid dapat baca dengan lancar. Kita boleh select multiple. Kita klik saja siapa-siapa yang kita pilih untuk kita bagi point dan give feedback. Give feedback ni kita nak bagilah, nak bagi ke, kita nak tarik ke, tak payah nak klik seorang-seorang. Kita boleh select juga multiple. Ataupun cikgu nak bagi semua kelas tu hadir pada hari itu, ataupun semua anak murid bertingkah laku baik, boleh terus pergi kepada whole class. Okey, di sini ya, whole class di sini, klik sahaja dan beri tingkah laku baik. Semua murid akan dapat tingkah laku baik, tidak perlu klik satu-satu. Baik, itu sahaja video kali ini berkenaan dengan kaedah sabu sada saya dapat menggunakan aplikasi Kelas Dojo. Saya harap kaedah ini dapat membantu guru-guru dalam mengatasi masalah pengurusan tingkah laku anak-anak murid di dalam kelas.
mencuba.